وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat bertemu semula dalam kuliah ataupun dalam kelas dui mingguan kita, 2 minggu sekali. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi daripada perbincangan dan kuliah kita ini memberikan manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan mengikuti kelas dan kuliah kita pada malam ini. Tuan-tuan, kita akan sambung bacaan berkaitan dengan fiqh sirah, walaupun dalam kuliah yang kita war-warkan itu sengaja kita letakkan rintihan hamba, kerana apa yang kita nak sentuh pada malam ini ada hubung kaitnya dengan apa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dengar clear? Ni mikrofon mai. Jelas, orang perempuan jelas. Orang perempuan ni kadang-kadang bila mereka tak dengar, dia buat mini kuliah. Tapi malam ni clear. Okey. Tuan-tuan, tolong ambil maklumat. Kalau clear, alhamdulillah. Kalau tak clear, kita kena ubah kan. Tapi saya dengar macam clear lah. Saya dengar lah kan. Manusia ni dia bukan sama. Kan? Saya sebut sikit lah mula kita kuliah. Allah, dia hanya menjadikan kesempurnaan itu milik dia. Al-kamal lillah. Kesempurnaan itu hanya ada pada Tuhan saja. Sebab itu manusia, kita, bagaimanapun kita mencuba, berusaha untuk melakukan yang terbaik, pasti ada di sana dalam apa urusan pun. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam urusan hidup kita, walau bagaimanapun kita berusaha untuk memastikan perkara itu sempurna, kita nak buat yang sebaik mungkin, perfect, tak mungkin. Kerana Tuhan menjadikan kesempurnaan itu hanya milik dia. Sebab itu manusia ini sifatnya saling lengkap melengkapi. Manusia ni tabiatnya dia ada kelemahan. Khuliqal insan dhaif. Diciptakan manusia itu dalam bentuk yang dhaif, ada kelemahan. Sebab itu ada dulu konsep insan kamil. Bisa dengar? Kan? Dalam ceramah-ceramah dalam motivasi selalu diangkat tajuk insan kamil. Kamil apa maksud kamil? Kamal. Kamal apa maksud kamal? Ada orang Melayu nama Kamil, Kamal. Apa maksud kamal? Kamil sempurna, perfect. Jadi insan kamil itu insan yang sempurna, yang perfect. Adakah manusia yang begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang. Itu pun ada tindakan-tindakan baginda yang ditegur oleh Allah. Sebab dia manusia, insan, bashar. Tapi saya nak bagi tahu, dalam ibadah ataupun dalam urusan kehidupan kita, kita buat sebaik mungkin. Kita cuba memberikan yang terbaik. Tetapi dalam kita sedar hakikat bahawa di sana akan ada kekurangan. Kan? Apa sahaja ada kekurangan. Jadi dalam kekurangan itu kita
memohon ampunlah kepada Allah. Sebab kalau nak tunggu sempurna, nak tunggu lengkap, nak tunggu bagus, nak tunggu cantik, nak tunggu segala-galanya tu hebat, saya ingat tak ada manusia yang boleh buat apa. Tu ya? Tak ada manusia yang boleh buat apa. Jadi dalam apa bab sekalipun, biasalah kan, kita kena terima teguran, terima kritikan, dan kritikan yang diberi hendaklah kritikan yang membina kan, tegur. Pasal tu Nabi kata dalam hadis Muslim, apa dia? Dalam hadis Muslim Nabi kata apa? Ad-din nasihah. Nabi kata agama itu nasihat. Dalam hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, Nabi kata agama ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat ni apa? Iradatul khair liman suh. Kita menginginkan, tuan-tuan kena faham, nasihat maksudnya menginginkan, iradatul khair. Kita nakkan kebaikan, bukan kita nak penjatuh, bukan kita nak hina, bukan kita nak pelekeh, bukan kita nak peleceh. Nasihat ni tujuan apa? Bukan nak bagi pemalu dia, bukan nak pelekeh dia. Pasal itu kata Al-Imam Syafi'i, orang yang tegur hendaklah tegur dalam keadaan berdua, tak memalukan. Pasal apa? Kerana bila kita nasihat iradatul khair, kita nakkan kebaikan liman suh, kepada siapa yang kita nasihat tu. Kita bukan nak bagi dia malu, kita bukan nak bagi dia tak elok, kita nak bagi jadi elok. Kan? Sahabat tanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ni? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin umat Islam, dan untuk orang Islam. Maksudnya agama dibina di atas at-tanasuh. Apa dia tu at-tanasuh? Saling nasihat, menasihati. Kita nampak benda tu tak elok, kita rasa benda tu salah, kita pergi nasihat. Ni kena perbetul sikit, yang ni kena perelok sikit. Sebab apa tuan-tuan? Saya nak sebut ni lah. Sebab kalau kita nampak kelemahan dan kesalahan orang, demikian juga orang boleh nampak kelemahan dan kesalahan kita. Saya bagi contoh masa saya ceramah. Bila kita bercakap, berkuliah, berceramah, orang akan jumpa salah. Orang akan jumpa salah. Jadi orang yang mendengar kesalahan, dia marilah tegur, dia marilah correct, betul. Make correction. Mari tegur, ini silap, yang ini tak betul. Kemudian kita bincang, kalau betul salah, kita perbetul. Itu tabiat agama. Itu tabiat agama. Itu apa yang Tuhan suruh. Okey. Kalau saya tak mau, atau saya rasa, macam orang katalah, payah tani silap, kan? Silap kita pasal buat kerja. Kan? Saya bagi contoh. Satu orang cikgu, dia pergi mengajar, banyaklah silap dia. Tak kena tanu, tak kena tani. Macam saya lah, tak kena tanu, tak kena tani. Tapi kalau satu orang cikgu pergi sekolah, duduk dalam bilik darjah, dia tak mengajar. Dia tak mengajar. Ada tak salah? Guru besar nak cari salah, tanya anak murid, cikgu ni ada salah apa? Tak ada. Pasal apa tak ada? Dia mengajar benda. Salah dia satu ya. Salah dia satu ya. Kalau dia pergi mengajar, kita akan jumpa 10 salah. Tapi kalau dia pergi duduk sengak, kita tak jumpa 10, kita jumpa 1. Apa dia? Tak buat apa tu. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Tuhan apabila dia buat hamba dia, dia tahu kata hamba dia akan buat salah. Itu tabiat hamba dia. Itu lumrah, fitrah hamba dia melakukan kesalahan. Tapi apa? Dia menyediakan pintu yang paling besar.
Tidak ada pintu yang lebih besar dalam Islam melebihi daripada pintu taubah. Tak ada pintu yang Tuhan buka lebih luas daripada pintu taubat. Maka sebab itu orang yang buat salah, dia boleh balik ke pangkal jalan. Quran selalu pesan pada kita, watawasau bil haqq. Hendaklah kamu saling ingat mengingati, pesan memesan dengan kebenaran. Kan? Lepas tu Tuhan kata bila kita pesan dengan kebenaran, bila kita buat benda betul, orang tak sukalah. Maka sebab itu lepas daripada al-haqq, Allah ikut dengan apa? As-sabr. Tengok susunan Allah tu dia ada maksud tau. Watawasau bil haqq. Cakap benda betul, kata benda betul, buat benda yang betul. Dan apabila manusia itu bercakap benda yang betul, buat benda yang betul, dia akan menghadapi ujian dan tentangan. Ramai orang akan dengki, ramai orang akan tak suka, ramai orang akan benci, ramai orang akan lawan. Maka Quran mengingatkan di hujung ayat itu, setelah kita buat al-haq, kita kena buat benda yang kedua, as-sabr. Pasal itu tuan-tuan kena tanya, pasal apa dia tak kata watawasau bis sabr, watawasau bil haq? Pasal apa dia kata watawasau bil haq, lepas tu watawasau bis sabr? Kerana ada munasabah, reason dia. Susunan Quran ni ada munasabah dia, ada pasal dia. Boleh saja kalau Tuhan nak kata watawasau bis sabr, watawasau bil haq, boleh saja dia nak ending dengan al-haq. Dia nak cakap ikut dia lah. Tetapi dia mengajar kita, orang yang bercakap al-haq, dia kena sabar. Maka sebab itu saya berpesan pada diri saya dan semua tuan-tuan yang hadir pada malam ini, apabila kita melakukan kerja yang baik, meneruskan risalah Nabi ini, buat kerja-kerja yang Allah suruh ni, kita kena sabar. Okey. Hadirin mukminin, kita sambung balik. Mukadimah kita pun ada kaitan dengan tajuk kita. Kuliah yang lepas kita bercakap tentang Al-Isra wal Mi'raj. Dan malam ini kita nak sambung tajuk Al-Isra wal Mi'raj. Dia kata Isra Mi'raj apa bulan Syaban lah. Ni satu kesalahan juga. Satu kesalahan juga. Biak padi harum manis dah lah ada musim. Faham ke tak? Yang ikut kelas kita boleh faham lah. Dia kata ni tajuk Isra Mi'raj, ni bulan Syaban, nak cakap Isra Mi'raj bulan Rejab mah. Kita dengan agama tak boleh ada season. Kita dengan agama ni tak boleh ada perangai musim. Agama senantiasa. Walaupun bukan bulan Rejab ke, bulan Syaban ke apa ke, cakap agama. Nanti bila pula nak cerita Isra Mi'raj, tunggu bulan Rejab pula. Tak apalah kalau kita nak buat ceramah khas sempena ke apa ke. Tapi agama dia tak payah tunggu musim. Dia tak payah tunggu tarikh. Dia tak payah tunggu nak sabit dengan apa-apa baru nak bercakap. Agama ilmu. Ilmu cakap. Orang kita lagu tu dia kata tunggu dulu ni kita buat sempena ni, sempena ni, sempena ni, sempena ni. Kan? Last sekali agama tu dia jadi apa? Dia jadi acara. Dia bukan jadi pegangan, dia bukan jadi the way of life, dia bukan jadi cara hidup, dia jadi majlis. Sempena ni buat majlis ni, sempena ni buat majlis ni. Mai ramai-ramai dengar ceramah, makan balik habis. Macam tu Maulid, sampai Maulid belakang bergendam selawat apa semua, habis balik. Kita agama bukan harum manis yang mai ikut musim. Agama senantiasa. Okey. So oleh kerana tajuk kita ni berkaitan dengan Isra, dan kita akan kaitkan lagi dengan macam mana yang saya kaitkan dengan hamba yang merintih. Okey. Saya malam ini nak hurai surah Al-Isra ayat yang pertama. Mungkin kita boleh bawa dari view yang berbeza, dari sudut yang berbeza. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Cukup. Kita ambil dekat tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan. Asra.
yang menjalankan hambanya pada waktu malam. Isra maksudnya hamba, Isra maksudnya perjalanan di waktu malam. Jadi pada ayat yang pertama dalam surah Al-Isra, bila kita lalu, kita akan mula dengan Allah memuji diri dia. Apa makna subhana? Maha suci. Apa maksud tasbih? Tasbih maksud dia tanzih, menyucikan Allah. Bila kita kata subhanallazi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya, maksudnya kita menafikan, tanzih, menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan, kelemahan, kecacatan, keaiban. Maha suci Tuhan daripada bersifat dengan sifat yang lemah dan kurang. Sebab itu dia kata dia maha besar. Sebab apa? Sebab dia boleh memperjalankan hamba dia satu malam pergi ke Aqsa, naik ke langit, yang mana tidak ada orang boleh buat apa yang dia buat. Sebab itu tuan-tuan, tasbih adalah kalimah yang paling berat di atas timbangan. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita rukuk, kita sujud, rukuk dengan sujud ni lambang tazallul. Bila tuan-tuan rukuk, tuan-tuan sujud, itu lambang tazallul, lambang penghinaan. Tuan-tuan baca apa? Guna kalimah apa? Zikir apa? Wirid apa? Apa yang kita lafazkan? Subhana rabbiyal azim dengan subhana rabbiyal a'la. Subhana. Subhana. Pasal apa? Kerana ketika kita tunduk, sujud, rendah ke bumi, kita mensucikan Allah daripada sifat rendah. Pasal itu kita tak sebut Allahu Akbar. Pasal itu masa sujud kita tak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Kenapa Tuhan pilih word subhana? Kerana dia nak nafikan kerendahan bagi diri dia, kekurangan bagi diri dia. Itu apa yang dihuraikan oleh para ulama. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, di dalam sunnah Rasul, dalam sunnah Nabi, bila Nabi naik ke atas, Nabi sebut apa? Bila Nabi mendaki, naik bukit ke, naik tempat-tempat yang tinggi, apa zikir yang Nabi baca? Ni, tuan-tuan naik bukit ataupun naik tempat-tempat yang tinggi ke, ataupun kapal terbang, dia panggil apa? Bukan landing. Kapal terbang berlepas tu dia panggil apa? Lama tak naik kapal terbang, lupa. Dulu selang naik. Take off kan? Take off. Dia nak naik tu. Masa dia nak naik tu, tuan-tuan baca apa? Yang duk terkumat kami tu. Sunnah melafazkan takbir ketika mendaki atau menaiki tempat yang tinggi. Masa duk naik tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu. Masa turun, ni siapa buat ni? Nabi. Masa Nabi turun, Nabi baca apa? Masa dia menuruni tempat yang rendah, landing, turun, naik, dia mesti turun. Kalau naik tak turun, artinya mati lah. Naik turun. Masa turun pi ke bawah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebab apa? Kerana kita nak turun rendah ni. Kita menafikan kerendahan. Tadi takbir, tidak ada yang lebih tinggi, lebih besar daripada Allah. Bila kita turun, tidak ada kehinaan dan tidak ada kelemahan dan juga keburukan pada sifat dan Allah itu sendiri. Subhana, maha suci Allah. Isra wal Mi'raj, macam selalu kita sebut, dia adalah peristiwa kebesaran Tuhan.
Sebab itu bila orang dengar Al-Isra, dia akan membesarkan Allah. Dia akan mensucikan Allah. Ni kena bagi dengar, bagi elok. Kena bagi faham molek-molek. Bila kita dengar cerita Isra Mi'raj, dia daripada min ayat, daripada tanda-tanda kebesaran Allah, bukan tanda-tanda kebesaran Nabi. Sebab itu Allah kata, dia memperjalankan hambanya, bukan Nabi yang pi. Kalau Nabi nak pi boleh ke tak? Kalau Nabi nak pergi ke Palestin satu malam dengan keupayaan diri Nabi sendiri, boleh ataupun tidak? Tak boleh. Sebab itu dalam peristiwa Hijratul Rasul, Nabi daripada Mekah pergi Madinah, Allah Ta'ala tidak menghantar burak, Nabi terpaksa berjalan. Pasal dia tak boleh. Dia tak boleh macam mana dia pergi Aqsa itu. Aqsa sebelum hijrah. Kena ingat nak, Aqsa sebelum hijrah. Masa peristiwa tu di Madinah. Maksudnya, masa pergi Palestin satu malam. Pasal apa pergi Madinah lebih daripada berbulan-bulan? Pasal apa? Sebab pergi Aqsa dengan kuasa Tuhan, dengan kudrah Tuhan, dengan izin Tuhan. Pergi hijrah dengan keupayaan Nabi sendiri. Dapat tak? Dengan keupayaan Nabi. Maksudnya Nabi pergi sendiri, berjalan kaki sendiri. Mana burak? Sebab itu bila kita baca Isra Mi'raj, main fokus dia kebesaran Allah. Nampak? Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, biasa dengar ain. Biasa dengar ain. Yang Nabi kata al-ain haqqa. Haqq. Biasa dengar ain. Apa dia tu ain? Bukan nama orang. Ain ni sihir. Sihir. Ain ni sihir daripada mata. Pasal itu dia panggil ain. Dalam hadis satu orang sahabat dia tengok satu laki-laki mandi, badan dia tough, badan dia ni cantik, body dia fit. Dia tengok, cantik dia punya badan. Pengsan, rebah kawan tu masa tu duduk mandi, rebah. Dia tengok, dia sebut rebah kawan tu. Yang tu yang dia kata ain tu. Ain, dia tengok gambar kita. Macam ada satu orang ustaz tu, dia pergi Pakistan. Pakistan tu kata, "Wih, gemuk ah." Terus sampai beratus kilo dia naik. Dia kata dia kena ain Pakistan tu. Ain. Lepas itu kita budak-budak kecil kan, baby, tadi saya pergi makan akikah baby, kita baca apa? Kita baca wa min kulli ain. Salah satu doa yang Nabi baca dekat baby yang baru lahir, yang kita pergi tengok, kita tengok baby kan, budak ni bertubuhnya, budak ni berisinya, lupa Tuhan tu. Tak boleh, nanti kena ain budak tu, sakit budak tu, demam ke, apa ke, teriak ke. Pasal apa? Saya bukan niat pandang, dia bukan pandangan jahat, dia pandangan ain. Pasal tu Nabi doa dekat dekat cucu dia, u'izukuma, aku lindungkan kamu daripada syaitan. Daripada apa? Ain. Daripada pandangan mata. Okey, saya nak cerita apa? Saya nak cerita dekat tuan-tuan. Apabila kita melihat sesuatu, kita kadang-kadang lupa. Oleh kerana kita takjub, kita lupa kepada Tuhan yang create benda tu. Kita pergi tengok pantai, bersihnya pantai ni. Kebanyakan, hatta saya sendiri pun kadang-kadang bila kita melihat sesuatu yang hebat, takjub,
sesuatu yang amazing, orang putih kata. Amaze, sesuatu yang sakanlah. Jarang kita nak kata subhanallah, Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Ni di mulut ni kena rajin sebut. Tengok sesuatu jadikan la puyo. Boleh tengok tu dia saban tak sangat besar, puyo. Sakan. Pi tengok dia kata hang tengok buah harum manis aku ni, hang tengok ni, sebiji 2 kilo, tu dia sakan. Mana ni mulut mana? Mana? Ni kempen kita di Perlis. Tuan-tuan tahu tak Perlis sekarang ni? Perlis berzikir. Perlis nak berzikir guna dia negeri. Satu lagi bukan Tuhan nak timbang Perlis tu. Tuan-tuan kena faham lah, Perlis berzikir tu maksudnya rakyat Perlis. Awak rakyat Perlis tak berzikir ke? Berzikir lah. Cuma kita buat kempen lah nak bergalakkan orang berzikir. Satu lagi nak habaq kata orang yang duk kata kita tak berzikir tu. Ya, ada mereka duk buat macam main baik ya. Esok tu kita kena sabar. Ui, dia kata baru nak berzikir ke? Tak apalah kan. Okey. So saya nak sebut apa? Bila kita tengok sesuatu ni, subhanallazi ni, sebelum Allah cerita, tengok, sebelum Allah cerita Isra, sebelum Allah gambarkan peristiwa Isra, Allah mengajar kita mensucikan dia. Baru dia cerita Isra Mi'raj. Maka saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, selepas daripada ini kita lihat benda yang tak suka, benda yang buruk, benda yang tak elok atau benda yang elok, jangan lupa kepada Tuhan. Tengok kawan kita ke, tengok apakah, subhanallah, cantiklah pokok hang, Allahu akbar, ataupun alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, hang punya nasi sedap, masya-Allah, tabarakallah. Kan? Sebab apa? Kita balikkan nikmat itu kepada Tuhan. Ini sunnah. Jadikan satu kelaziman dalam diri kita. Okey? Jadi bila kita sebut yang tu, nak maki pun tak jadi ya kan? Nak marah pun tak jadi. Okey. Di dalam ayat ini, ni kita nak bahas panjang sikit. Dia pasal mikrofon ni sedap, jadi dia seronok nak ceramah lah kan. Okey. Dia masuk, suara masuk. Kan? Okey. Jadi untuk nak panduan saya, untuk nak mengelakkan daripada penceramah tu ceramah panjang, jangan buat bagi sedap. Itu dia punya amaran dia. Kan? Macam kita masak bagi sedap, orang makan, dia berkata macam ni, buat kenduri ni sagi habis. Tak bagi habis atau tak mau bagi benda tu habis, jangan bagi sedap. Bagi pahit ke kan, jamu paya ke apa, tak habis lah. Jamu sedap habis kan. Di dalam ayat ini Allah sebut apa? Bi'abdihi. Tu word yang kita nak bahas sikit. Tadi kita bahas subhanallah kan, ni kita nak bahas apa? Bi'abdihi. Para ulama sebut apa? Kenapa Tuhan tidak sebut birasulihi atau binabiyihi, tapi Tuhan guna perkataan bi'abdihi? Pernah tak tuan-tuan terfikir? Yang ni kita panggil apa ni? Tadabbur. Kita renung, kita fikir, lepas tu kita timbulkan persoalan. Kenapa Allah ada perkataan Rasul, ada perkataan Nabi, tetapi Allah pilih perkataan abdun, hamba? Pasal apa dia guna hamba? Dia tak guna Maha Suci Tuhan yang memperjalankan Rasulnya, yang memperjalankan Nabinya, tapi dia guna memperjalankan hambanya. Biar pi lah yang duk kaji apa? Ini masalah kita ni. Baca, tak kaji. Jadi tak bertambah iman lah. Jadi tak rasalah the miracle of Quran. Tak rasalah ketajuban, kehebatan, keunikan Quran tu. Allah bila dia pilih word, dia bukan pilih tanpa makna. Mesti ada sebab. Sebab dalam ayat yang lain dia guna perkataan Rasul, dalam ayat yang lain dia guna perkataan Nabi, tapi dalam peristiwa Isra dia kata bi'abdihi, hambanya. Kerana kata para ulama, first
nak mengajar akidah, nak menanamkan akidah yang besar. Umat Islam apabila beriman kepada Rasul, kena letakkan Rasul itu pada makam hamba, bukan pada makam Tuhan. Tuan-tuan dapat tak ni? Jangan kerana terlalu sedap mikrofon ni sampai Sami tak, malam ni tak tahu Ustaz ceramah apa. Dia punya sedap mikrofon. Astagfirullah. Orang lagi sedap, kami tu dengar clear. Macam ada orang kata, oh ceramah clear, dengar sebiji-sebiji. Saya cakap, buat apa? Tak tahu tapi puas. Mujur malam ni kita panggil ni. Bukan dia duk tanya pasal pada 3 malam awak tak ada mikrofon. Awak tak ada mikrofon. Awak tak ada kameraman, bukan dia tak main. Kita pergi dia rehat. Dia kalau tengok muka ni malam-malam pun jemu. Malam ni dia pemain kan. Tak suruh dia pemain. Okey. Dan saya nak sebut sikit. Manusia di dalam sejarah kita telah tengok yang ni yang Tuhan nak avoid, nak prevent. Apa dia? Tuan-tuan sendiri telah dengar dan saksikan bahawa ada di kalangan manusia yang telah mempertuhankan siapa? Mereka telah tuhankan siapa? Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha, dalam siapa yang ikut kuliah kita memang akan faham tajuk ni secara jelas. Sebab ini asas dalam ahli sunnah. Aisyah kata, beberapa hari sebelum Nabi wafat, meninggalkan dunia yang fana ini, Nabi mengingatkan tentang soal apa? La'anallah al-yahud wan nasara ittakhadha qubur anbiya. Nabi yang sebut ni. Nabi kata Allah melaknat orang Yahudi, orang Kristian yang mengambil kubur para nabi sebagai Tuhan, sebagai masjid untuk mereka buat ibadat. Maksudnya mereka angkat siapa? Angkat Nabi pi duduk tempat Tuhan. Bukan depa angkat apa dia ni manusia biasa-biasa, angkat Nabi. Sebab itu antara benda yang Tuhan telah sekat, Tuhan telah potong, apa dia? Manusia puja Nabi sampai pi kepada makam ilahiyah, makam ketuhanan. Sebab itu ahli sunnah kena jelas sebenar ni. Bila tuan-tuan sakit, doa pada Tuhan, bukan doa pada Nabi. Ada hajat, doa pada Tuhan, bukan doa pada Nabi. Kerana Nabi tu, pasal tu bila orang mari dekat Nabi, orang puji Nabi, angkat Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu angkat aku. Jangan kamu melampau sangat macam Isa anak Maryam. Katalah, aku ni Nabi yang address. Tengok Nabi address. Nabi introduce dia sebagai apa? Abduhu wa rasuluh. Hampa panggillah aku Muhammad, hambanya dan rasulnya. Tu. Nampak tak? So bila kita, pasal tu saya nak sebut kat tuan-tuan antara 2-3 perkara yang kita kena jelas. Boleh tak boleh Nabi pi dengan sendirinya ke Aqsa? Tak boleh. Tuhan yang izinkan benda tu. Sebab itu saya nak bawa pada tuan-tuan 1-2 ayat yang nak menjelaskan bahawa Isra' dan Mi'raj adalah mukjizat yang membesarkan. Yang maksudnya bila kita baca Isra' Mi'raj, kita akan refer kepada Allah. Antaranya saya nak sebut. Pasal ada orang dia dalam kes-kes tertentu, dia telah angkat Nabi. Yang Nabi sendiri larang. Dia telah angkat Nabi pada kedudukan Tuhan. Pasal itu dalam hadis, satu orang mai dekat Nabi, bima sya'allah wa syi'ta. Dengan apa yang Tuhan nak dan kau nak. Nabi kata jangan. Perkataan tu tak boleh. Tak boleh sebut macam tu. Bima sya'allah wahdah. Kau sebutlah dengan apa yang Tuhan nak. Jangan sebut dengan apa yang Tuhan dan aku nak. Pasal kalau Nabi nak, Tuhan tak nak, tak jadi. Tu Nabi yang ajar.
Itu akidah Nabi. Nampak? Okey. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Ni kita nak bagi main fokus kita, nak bagi mindset kita betul. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Allah kata apa? Ar-Ra'd ayat 38. Tuan-tuan note balik cek. Allah kata, "Walaqad arsalna rusulan min qablik." Ni nak bagi tahu Nabi pada makam apa? Tuan-tuan bila baca bi'abdihi, nak bagi tahu Nabi itu pada makam hamba. Hamba itu manusia, bashar, yang tak ada super power, yang tak ada kuasa. Dia hanya diberikan kemampuan oleh Allah. Dia sendiri tak ada power. Nampak? Sebab itu antara benda yang bahaya, yang kita kena hati-hati, talbis iblis. Apabila dia masuk ke dalam orang-orang terdahulu, mereka telah menjadikan nabi-nabi itu setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah Ar-Ra'd Allah kata, dan kami sesungguhnya telah mengutuskan para rasul min qablik, sebelum daripada engkau wahai Muhammad. Wa ja'alna lahum azwaja, kami jadikan bagi mereka para nabi itu isteri-isteri, wa dzurriyyah, dan anak. Apa dia maksud dia? Bila Allah kata dan rasul-rasul itu ada isteri, mereka berkahwin, mereka ada anak, mereka bernafsu, mereka ada keinginan, mereka manusia. Yang tak kahwin ni siapa? Yang tak ada nafsu ni siapa? Malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Sebab itu bila Nabi Ibrahim hidang kambing dekat malaikat, malaikat tak makan. Pasal dia tak ada nafsu, dia tak makan, dia tak minum, dia tak ada syahwat, dia tak ada keinginan. Hidup dia ibadat. Tapi manusia, bashar, dia ada keinginan. Pasal itu Nabi, dia ada keinginan. Quran kata Nabi-Nabi sebelum ni pun ada rasul, ada isteri. Kerana mereka manusia. Maka bukan malaikat, mereka bukan Tuhan, mereka ada keinginan. Pasal itu tuan-tuan, saya ke, mufti ke, siapa ke, manusia ke, malaikat? Dia tahu ni, abang, ustaz, perempuan lah. Abang ni ustaz ajak ni kereta dengan dia ni. Siapa dia lagi ada? Tak ada ustaz seorang? Tak apa, ustaz takkan nak buat apa kot. Tak apa, Hanik. Jangan. Dia ustaz. Lainlah kalau bini tu abang, ni malaikat ajak balik ni. Tak apalah. Sebab manusia. Dia bukan duduk pada dia ni warak lah. Bukan jalan pun tak, dia tak ni tak tengok atas. Allah, bercakap pun tak banyak. Allah. Bercakap tak banyak ke, berjalan tunduk laga tiang ke, dia manusia. Insan. Bila kita kata manusia, dia ada syahwat, dia ada keinginan, dia ada kecenderungan. Pasal itu dalam hadis Nabi pernah tengok perempuan, bukan aib, manusia. Manusia. Kan? Okey. Balik pada tajuk kita. Kemudian Nabi kata apa? Kemudian Quran kata apa? Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayah. Di dalam Quran, mukjizat dia guna word ayah. Ayat. Ayah singular. Kalau banyak plural, ayat. Bila Quran nak kata benda itu ayat, ayat ni apa? Ayat bukan ayat Melayu tu, bukan ayat tulis tu. Ayat atau ayah, sign. S-I-G-N, tanda. Betul ya tak betul tak tahulah. Kalau tuan-tuan dia kata bukan sign tu sign, tak apalah. Signature, sign, tanda. So ayah kita translate sign, tanda kebesaran Allah. Mukjizat dalam Quran dia guna istilah ayah, ayat. Pasal itu Isra' Mi'raj ni dia kata apa? Linuriyahu min ayatina.
Mukjizat ni, Isra' Mi'raj ni mukjizat kan. Dia kata apa? Nak tunjuk ayat kami. Nak tunjuk ayat tu apa? Nak tunjuk tanda kebesaran kami. Tu Quran yang kata. Quran guna apa? Linuriyahu. Nak tunjuk dekat Nabi Muhammad tanda kebesaran kami, tanda kekuasaan kami. Apa dia? Daripada Mekah mai Aqsa, daripada Aqsa naik ke langit, saat lagi jumpa dengan para nabi 120,000. Ni roh-roh para nabi penuh masjid tu. Roh, bukan roh lah dah meninggal, dah wafat. Roh Nabi Yusuf, roh semua nabi-nabi tu jumpa. Nabi Musa semua jumpa. Depa duk tunggu nabi dalam Masjidil Aqsa. Padahal Allah Ta'ala ra'i Nabi kita macam tu. Memang patut. Kerana kita bila baca tuan-tuan, sebelum Isra' Mi'raj ada 4 benda besar berlaku. Ada 4 benda besar. Tuan-tuan kena ingat 4 perkara sebelum Isra'. Apa? Pencetus kepada Isra' itu ada 4 benda besar. Masuk So kita azan sah. Kita dengar mic azan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Okey tuan-tuan. Bismillah. Okey tuan-tuan.
sebelum berlakunya Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Ada 4 kejadian yang besar. Pertama, pemboikotan Bani Hashim di pulau. Kita dah baca dalam sirah. Tak ada urusan jual beli, tak ada urusan perniagaan, tak ada urusan kekeluargaan, tak ada urusan nikah kahwin, tak ada urusan apa sahaja yang bersangkut dengan Bani Hashim. Tak ada. Khadijah dalam sebagian riwayat sebut dia meninggal disebabkan oleh tak ada makan. Sebab itu bila kita baca Khadijah meninggal dalam pemboikotan Bani Hashim tu, Khadijah bintu Khuwailid terkorban. Kira Khadijah ni mengajar satu erti kepada kita. Isteri yang Nabi cinta ini, dia tidak senang bersama dengan Nabi. Dia bersama dengan Nabi susah masa Nabi jadi Rasul, dan dia tak dapat lihat kemenangan yang dicapai oleh Nabi. Tapi dia tinggal. Dia tak tinggal. Sehingga ke saat detik yang terakhir, Khadijah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia kembali bertemu dengan Tuhannya. Sebab itu Nabi bila dia sebut tentang Khadijah tuan-tuan, Khadijah ni dia susah dengan Nabi, dia tak ada senang dengan Nabi. Sebab dia meninggal fasa Mekah. Nabi berjaya lepas daripada fasa hijrah Madinah, dia tak sempat. Kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, nak cari isteri yang boleh bersusah bersama dengan suami, yang boleh menanggung derita bersama suami ni, susahlah. Susah sikit pun lari tinggal. Satu Khadijah kata, Nabi kata, Allah telah rezekikan. Selalu kita kena ingat, Allah rezekikan kepada Nabi cinta Khadijah. Nabi sebut, tuan-tuan, saya sebut pada diri saya dan tuan-tuan, merasai kasih dan cinta kepada pasangan kita, rasa sayang pada pasangan kita, rasa cinta, rasa kasih pada pandangan kita terhadap pasangan kita, rezeki. Bukan semua orang dapat rezeki itu. Terus itu kalau kita balik tengok isteri kita, kita rasa sayang, itu rezeki. Tapi bila Tuhan tarik, kita akan tengok dengan pandangan benci. Rezeki bukan soal duit. Sayang, kasih. Pasal kasih ni bukan boleh paksa. Khadijah, pemboikotan Bani Hashim, kematian Khadijah, kematian Abu Talib. Abu Talib meninggal. Nabi sakit Abu Talib tu meninggal sampai ke hujung usia. Nabi tanggung. Pasal apa? Nabi bukan masalah Abu Talib meninggal tu. Mati ni siapa pun mati. Salah faham kita bila kita faham Nabi terkesan pasal Abu Talib mati. Mati memang Nabi boleh terima. Mati manusia mati ya. Tetapi yang menyakitkan atau benda yang menyebabkan Nabi begitu menanggung derita, sedih sampai ke hujung usia, Abu Talib duduk dengan Nabi berapa lama? How long? Tuan-tuan baca dalam sejarah, mengaji dalam sirah, berapa lama Abu Talib hidup dengan Nabi? 40 tahun. Tuan-tuan boleh bayang 40 tahun. Daripada sebelum menjadi Rasul sehingga dilantik, ditabal menjadi Rasul, 40 tahun bersama dengan Nabi. Umur dia lebih kurang 80 tahun lebih masa dia mati. Nabi yang betul-betul remuk hati dia, 40 tahun hidup,
80 tahun umur dia, di hujung usia dia tak sebut la ilaha illallah. Itu yang paling menikam Nabi tu. Perkataan word la ilaha illallah tak keluar. 40 tahun jaga Nabi. Bukan kecil anak. Kalau kita kata daripada besar 2 jari tu. Tapi tak sebut. Nabi mula nak keluar, pergi ke Taif. Kita dah baca Taif. Nabi pergi ke Taif 10 hari. Nabi duduk di Taif 10 hari. 10 hari 10 malam. Pergi dengan Zaid bin Harithah. Siapa yang teman Nabi? Zaid bin Harithah. 10 hari 10 malam di Taif. Pasal apa? Pasal orang Mekah dah tak boleh terima. Abu Talib dah tak ada. Siapa nak defend Nabi? Dulu orang tak sentuh Nabi pasal Abu Talib. Abu Talib dah tak ada. Pergi ke Taif 10 hari 10 malam, jumpa pembesar-pembesar Taif, semua pemain Nabi. Ayat yang tuan-tuan ingat tak lagi yang pembesar Taif kata apa? Ayat yang bila Nabi pergi cerita Islam, pembesar selain daripada baling dia sebenarnya tuan-tuan, kata dengan buat ni, kata tu lebih tajam. Macam tuan-tuan tak suka saya ceramah, ambil batu baling, kan? Ambil batu baling, luka 2-3 hari, lepas tu habislah, kan? Tapi kalau mai terani ya, dia punya hirih tu macam tikam dengan pisau rembo tu, robek, rentak. Tu yang kata mulut tu. Lepas tu kalau tak suka, mai katok tu, jangan duk kata. Saya nak sebut, ingat tak lagi apa yang orang Taif kata bila Nabi kata dia Rasul, dia tu Rasul yang Allah lantik? Dia kata apa? Allah Ta'ala ni pun tak ada orang lain kan nak hantar. Tu dia bahasa yang keluar daripada pembesar Taif. Balik mai ke Mekah, balik bukan orang sambut, balik dalam keadaan berdarah, luka apa semua, kan? Yang kita tahu orang Mekah kalau tak ada Adi bin apa? Nabi kata laukana Mut'im, kalau tak ada Mut'im tu, Nabi tak boleh masuk. Dia panggil suaka lah, dia pertahan. Lepas itu Nabi kata apa? Kalau Mut'im hidup mai bercakap dengan aku, suruh lepas orang perang Badar, aku lepas. Jasa dia pertahan Nabi masa nak masuk. Ketika itulah Tuhan membawa Nabi. Saya nak habaq apa? Dalam ayat surah Ar-Ra'du, Allah sambung, Allah kata apa? Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayah. Sesungguhnya adalah para rasul, li rasulin, dan adalah rasul itu, untuk rasul itu, mereka tidak boleh untuk mendatangkan apa-apa kuasa mukjizat. Allah kata wa ma kana, tak boleh. Tidak mampu, melainkan apa? Melainkan likulli illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan nampak tak? Para rasul apabila diutus oleh Allah, mereka tidak ada kuasa, mereka tak ada super power yang orang nak buat. Contoh Abu Jahal mai buat, kan? Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Masa Nabi dibaling di Taif, ketui batu jadi apa? Ni nak habaq ni yang kata para rasul ni, yang mereka itu merintih kepada Tuhan, mereka berdoa. Yang kata para rasul dan mereka yang meneruskan perjuangan para rasul, apabila orang Taif baling batu kepada Nabi, dia jadi apa? Dia jadi kurma. Tak ada doa kah yang kita ajak doa bagi kebal, doa tak? Yang kita heran, doa tu tak boleh ke Nabi tu, kan? Kok Nabi kata waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lepas tu Taif kata, mana Nabi ni? Nak tuju tak nampak, tuju kena berdarah, tuju. Ini sunnatullah. Nabi tak ada power apa?
apa dia panggil? Jurus. Mengaji tak? Jurus menghilangkan diri. Syuk. Tak ada. Tikar terbang tak ada. Paling luka berdarah. Pergi perang kena tetak luka pipi dalam Uhud. Tak ada pula kita tengok. Hai, Nabi tak ada baca-baca apa ke? Tak ada ke nak membuih apa-apa? Tak ada. Kerana para rasul itu akan melalui sunnatullah, ujian. Sebab itu manusia kena belajar daripada Isra' Mi'raj ni. Apa dia? Pengajaran yang paling besar. Sebagaimana teruknya Nabi diuji, kita akan lalui benda tu. Sebab itu tuan-tuan, bagi mengakhiri kuliah ini, saya nak baca 1-2 ayat yang nak tarik tuan-tuan bersama saya, nak ajak tuan-tuan bersama saya tengok macam mana teruknya para nabi ini diuji dan macam mana mereka keluar daripada ujian itu. Saya malam ni mari nak kongsi dengan tuan-tuan ni, nak bawa tuan-tuan tengok macam mana teruknya nabi-nabi ni diuji, macam mana dahsyatnya nabi-nabi ni diuji. Mereka tak ada super power, mereka bukanlah orang kata apa macam Avengers tu. Ataupun tuan-tuan bisa tengok tak? Saya kalau buat contoh tuan-tuan tak tengok. Apa dia tu? Ustaz Hanafi buat dia tengok. Apa tu yang pelik je tu? Saya pun lupa dah cerita tu. Kan? Tukar. Tu dia ada tangan dia tu. Bila masuk tangan dia tu, dia petik macam tu, terus jadi. Tak ada. Tak ada iman terkejut, tak ada. Kut Abu Jahal jadi tikui, tak ada. Mari kita tengok tuan-tuan. Ini yang saya nak baca ni siapa dia? Para nabi. Dan bila tuan-tuan diuji esok, bila mari musibah pada tuan-tuan, dugaan pada tuan-tuan, pujuk hati tuan-tuan. Apa yang kita lalu adalah apa yang telah dilalui lebih daripada kita, para nabi. Macam mana nak pujuk hati tuan-tuan? Macam mana nak bagi hati tuan-tuan tenang bila diuji? Tuan-tuan kena masukkan balik cerita-cerita ayat-ayat yang kita baca malam ni. Apa yang saya lalu, apa yang saya kena sebenarnya lebih kecil daripada apa yang Nabi kena. Mari kita tengok tuan-tuan. Ada 1-2 ayat yang saya petik yang boleh kita ambil pengajaran. Nombor 1, kita tengok apa yang dilalui oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus kenapa? Dia Nabi. Terlajak sikit entah. Suk cuti. Nabi Yunus. Dia Nabi kan? Dia naik kapal, cabut undi, kena dekat dia. Dia kena tahu. Ikan makan. Ikan makan. Ujian yang besar. 2-3 orang tak mau buang dia, tapi kena buang. Nabi Yunus. Zunun, pemilik ikan nun. Macam mana dia keluar daripada perut tu? Itu bukan nak cerita ikan tu, bukan nak fokus ikan tu. Macam mana dia keluar daripada perut ikan tu? Dalam hidup saya, hidup tuan-tuan, kita akan lalui, walaupun mungkin kita tak ditelan ikan, tetapi mungkin ujian kita seperti ujian itu. Apa yang Yunus baca? Yunus tak ada power, dia tak boleh buka, dia tak boleh arahkan ikan tu. Dia bila ikan tu tekan, dia tak boleh, bila ikan tu telan dia tak boleh perintah ikan tu, hang pergi buang aku, tak boleh. Ikan tak tunduk pada Yunus, ikan tunduk pada Tuhan Yunus. Tuan-tuan dapat tak? Ikan tu dia telan Nabi Yunus dan dia hanya tunduk pada Tuhan Nabi Yunus. Dia tidak ikut Nabi Yunus. Pasal itu bila kita kena ujian, kita minta kepada Tuhan yang menurunkan ujian. Yunus baca tuan-tuan, la ilaha illa anta subhanak. Perkataan subhanak, dia bukan doa tau. Ini yang menariknya. Nabi Yunus macam dengan Nabi Muhammad, macam dari sudut ujian depa kena. Nabi Yunus ajar kita. Nabi kata apa? Siapa yang baca doa Nabi Yunus, tidak ada perkara melainkan Tuhan akan keluarkan dia.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mana-mana orang Islam yang baca doa Nabi Yunus, jika ada hajat, Allah akan tunaikan hajat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Merintih. Tuhan dia suka, dia nak dengar kita merintih. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Dia ada tauhid, dia ada tasbih. Dia mula dengan tauhidkan Allah, kemudian dia tasbih, dia memuji Allah, kemudian dia mengaku salah. Tuhan nak dengar word tu daripada kita. Perkataan yang Tuhan nak dengar tu apa tuan-tuan? Tuhan nak dengar kuntu minaz zalimin. Tuhan nak dengar kita mengaku, kita merintih kita tu berdosa. Dia nak dengar yang tu. Sebab kalau orang yang tak boleh sebut dia berdosa, dia sombong. Pasal itu orang yang tak pernah berdoa, dia sombong. Dia tak pernah minta dekat Tuhan kerana dia rasa dia tak bergantung pada Tuhan. Doa. Doa bukan majlis. Doa ni apa yang tuan-tuan minta. Masalah kita orang Melayu ni, dia faham bila doa, dia kena satu orang mai baca hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafinil Fatihah. Dia mahu lagu tu. Yang tu majlis doa. Yang tu protokol doa. Yang kadang-kadang doa pun tak tahu mana hewang, pri mana kata lah. Sambil doa, sambil tengok telefon. Nabi kata, la yaqbal. Tak terima doa. Min qalbin lah ghafil. Daripada hati yang lalai. Pasal itu doa ni tak payah orang. Tuan-tuan minta. Mangkit tengah malam, ya Allah, ada masalah sikit, ya Allah, tolonglah. Ini nak baca doa apa, Ustaz? Ada doa apa-apa? Ustaz tak tahu pasal yang nak minta tu kita mangkit minta. Habaq kat Tuhan cakap lah. Saya asal Arab tak tahu, cakap Melayu. Tuhan faham bahasa Melayu pun dia yang buat. Bukan payah. Bismillah, angkat tangan, doa, minta. Itu Tuhan nak dengar tu. Masa kita doa tu, kita mengaku kita hamba yang dosa, kita banyak buat salah, kita mengaku kita lemah, mengaku depan Tuhan. Tazallul, hinakan diri kita di hadapan Tuhan. Janganlah, ya Allah, tak apa, kau tak bagi, kau cari kot lain. Pasal itu kita tak boleh ada insya-Allah dalam doa. Kita kata kan, tak boleh insya-Allah. Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, kalau kau nak ampun, kau ampun. In syi'ta, kita pula pergi kata kat Tuhan, in syi'ta, kalau kau nak ampun, kau ampun. Kalau kau nak tolong, kau tolong. Tak mau tolong, sudah. Nabi tak bagi. Tak boleh ada insya, tak boleh ada apa? Insya-Allah, tak boleh. Doa dia kena jazam. Putus. Ya Allah, kau ampun aku. Itu. Kemudian saya ambil satu lagi doa. Doa siapa yang tuan-tuan duk tengok dalam Quran? Kita tengok macam mana doa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit teruk. Kita lah macam-macam penyakit kan. Baru ni sahabat saya seorang di Kuala Lumpur, anak dia lahir, buah pinggang satu rosak, satu buah pinggang kolaps, tak boleh berfungsi. Baru lahir, sebelah lagi bengkak, baru lahir hari pertama, tak ada lubang dubur. Baby tak ada lubang dubur. Tuan-tuan, dia yang kawan saya tu pediatrician, pakar kanak-kanak. Dia as a father tu, dia pediatrician, dia pakar kanak-kanak. Pakar, bukan doktor biasa, pakar. Anak dia lahir demikian. Allah uji dia. Kita kata, oh alhamdulillah lah, doktor kanak-kanak tak ada masalah, anak-anak semua berobat ke diri. Saya jumpa dia, saya kata, entah baguslah, entah doktor kanak-kanak, save lah duit, semua sakit demam cucuk sendiri. Tiba-tiba mari satu ujian yang Allah nak tunjuk bahawa manusia ada limitation, manusia ada hadnya. Hebat bagaimanapun manusia, dia akan sampai pada satu titik dia balik kepada Tuhan. Dia pun sendiri, tuan-tuan, berserah kepada Tuhan. Mari kes macam tu. Tuan-tuan nak buat apa? Kita mungkin ikhtiar, akhirnya kita akan balik kepada Tuhan. Quran cerita, wa Ayyub idh nada rabbah
anni massani yadur. Ayub. Yang kita duk kata Ayub mu. Quran kata Ayub. Wa Ayyuba, dan Nabi Allah Ayub. Idh nada rabbah, dia merintih kepada Tuhan dia. Dia sakit. Tuan-tuan sakit, saya sakit, kita semua ada sakit. Sekarang penyakit macam-macam kita pun tak tahu. Ayub kata apa? Ayub dia tak doa, dia tak kata Rabbi, dia kata apa? Anni massani yadur. Aku telah disentuh oleh mudarat. Massani yadur, aku telah disentuh oleh sakit. Wa anta arhamur rahimin. Dia tak belim Tuhan. Tengok cantik doa Ayub. Dia kata anni massani yadur. Aku telah disentuh, aku telah terkena sakit. Kenapa? Dia tak kata kenapa aku ni nabi. Kita baru main semayang, tak jadi nabi lagi, baru main semayang, jadi AJK sikit. Pasal apa saya yang AJK, yang duk cuci masjid pergi sakit? Ayub lebih besar daripada hang kena. Ayub nabi. Kalau makam nabi boleh kena, siapa kita? Pada makam apa yang kita kata benda tu tak boleh kena pada kita? Dan dia tutup, dia kata apa? Dia kata aku sakit ya Allah. Ayub kata aku sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau dengan sifat yang pengasih dan penyayang. Allah respon terus. Ayub kata wa anta arhamur. Tuan-tuan pun sebut, tuan-tuan sakit betul tak? Ada masalah. Tuan-tuan mangkit tengah malam, tuan-tuan kata ya Allah aku ada masalah, dan engkau wa anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih. Sebut. Ini mebai, marah, protes, petikai Tuhan. Allah kata fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Allah kata kami fastajabna, respon terus. Fastajabna lahu, kami menerima doa Ayub, kami mendengar rintihan Ayub, dan kami singkap penyakit itu. Tuan-tuan tak percaya kat Tuhan ha? Ayub tak boleh pergi berobat tanah. Wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, macam mana Nabi diuji sehingga Allah angkat ke langit berbicara dengan Tuhan, bertemu dengan para rasul. Nak bagi tahu apa? Menjadi rasul bukanlah semata-mata senang dan tenang. Kita yang ikut rasul ni belajar Isra' Mi'raj, merintih bercakap dengan Tuhan. Kita kadang-kadang tak malu dengan orang, kita boleh pergi luh saya macam ni ustaz, lagu ni mai cerita kat kita luh habis, merintih tak sanggup-sanggup, belah kesian kat kita yang manusia macam dia, kita pun takkan dengar. Bangkit tuan-tuan, wa anta arhamur rahimin. Tak payah karang panjang-panjang, sebut apa yang tuan-tuan ada masalah, luh apa yang tuan-tuan nak habaq dekat Tuhan, buh di last sekali tu, wa anta arhamur rahimin. Tuhan akan jawab. Mudah-mudahan hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan seperti mana yang dia berikan kekuatan kepada nabi-nabinya, dan memberikan pertolongan seperti mana dia menolong para nabinya kepada kita hamba-hambanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.